أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Fathul Mu'in, muka surat 60, petok yang kedua daripada atas. Petok yang kedua daripada atas. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Wa yahrumu bil janabati al-muqsu fil masjidi wa qira'atu Qur'anin tak ada alif lam tu. Wa qira'atu Qur'anin bi qasdihi walau ba'da ayatin bihaisu yusmi'u nafsahu sekira-kira memperdengarkan ia akan dirinya. Bihaisu yusmi'u nafsahu, nak baca gitu, sekira-kira memperdengarkan ia akan dirinya. Walau sabiyan khilafan lima afta bihin Nawawi. Haram sebab junub diam di dalam masjid, berhenti di dalam masjid. Diam di dalam masjid, yakni berhenti di dalam masjid. Membaca Al-Quran dengan maksud sebagai bacaan Al-Quran, itu yang kedua. Dan membaca Al-Quran dengan qasa Al-Quran, sekalipun separuh ayat ni yang terdengar diri sendiri. Bihaisu yusmi'u nafsahu, sekira-kira memperdengarkan ia akan dirinya, maupun ia kanak-kanak, walaupun yang berjunuk tu kanak-kanak. Bersisih dengan fatwa An-Nawawi. Adapun pandangan Imam Nawawi, kanak-kanak yang berjunuk tidak haram membaca Al-Quran. Kanak-kanak yang berjunub tu macam mana? Kanak-kanak tu disetubuhi, maka kanak-kanak tu jadi berjunub. Pandangan Imam Nawawi, tidak diharamkan kanak-kanak yang berjunub tadi daripada membaca Al-Quran. Haram sebab berjunub. Kemudian di dalam kitab I'anah, ay ziyadatan ala ma haruma bil hadasi, tambahan atas perkara yang diharamkan atas orang yang berhadas kecil terdahulu. Yang terdahulunya haram atas orang yang berhadas kecil sembahyang, tawaf, sujud, tanggung Al-Quran
dan menyentuh Al-Quran. Haram atas orang berhadas kecil, haram jugalah atas orang yang berjunub. Tetapi di sini ada tambahan pula, yang mana orang berhadas kecil tidak haram, orang berjunub haram, berhenti di dalam masjid. Orang yang berhadas kecil kita maklum boleh duduk dalam masjid. Orang yang berhadas kecil kita maklum boleh membaca Al-Quran. Jadi hak ni yang diharamkan atas orang yang berjunub lebih daripada, tambahan daripada yang diharamkan atas orang yang berhadas kecil yang kita bicara terdahulu. Orang yang berhadas kecil bicara terdahulu haram sembahyang, tawaf, menyentuh Al-Quran dan juga menanggung Al-Quran. Jadi yang diharamkan atas orang berhadas kecil diharamkan jugalah atas orang yang berjunub, yang berhadas besar lagilah. Tetapi orang yang hadas besar ni ada lagi tambahan dua perkara yang diharamkan, yang mana orang berhadas kecilnya tidak haram. Berhenti di dalam masjid, kemudian pula membaca Al-Quran. Kemudian di bawah tu pula diharamkan apabila seseorang haid dan nifas. Jadi apabila seseorang haid dan nifas, diharamkan juga sebagaimana yang diharamkan atas orang yang berjunub, dan ada tambahan pula yang diharamkan atas orang haid nifas yang tidak diharamkan atas orang yang berjunub. Jadi kira-kira ni perkara yang diharamkan ni 3 peringkat lah. Cuma kita bicara terdahulu adalah perkara yang menyebabkan batal wuduk. Perkara yang menyebabkan batal wuduk menyebabkan seseorang berhadas kecil. Selesai. Selepas selesai bicara perkara yang menyebabkan batal wuduk, perkara yang menyebabkan berhadas kecil, disusuli dengan apakah yang diharamkan atas orang yang berhadas kecil, orang yang batal wuduk. Sembahyang, tawaf, sentuh Al-Quran, kemudian tanggung Al-Quran. Disusuli lalu dah pulaknya haram atas orang yang berjunub. Bicara hadas janabah tak masuk lagi. Bicara hadas haid nifas tak masuk lagi. Kita baru bicara syarat sah sembahyang suci daripada hadas kecil. Belum masuk lagi kepada syarat sah sembahyang suci daripada hadas besar, tak masuk lagi. Jadi selepas bicara suci daripada hadas kecil, syarat sah sembahyang, kemudian apabila berhadas kecil apa yang diharamkan. Tapi dipakai selalu pakai jalan teruslah. Sebab apa? Sebab yang diharamkan atas orang yang berjunub sama je yang diharamkan atas orang berhadas kecil, tapi tambah lagi 2. Berhenti dalam masjid dan membaca Al-Quran. Haram atas orang haid dan nifas sama yang diharamkan atas orang berjunub, tapi tambah lagi beberapa perkara yang diharamkan atas orang haid dan nifas yang tidak diharamkan atas orang yang berjunub. Tapi memang tajuk kita adalah berkaitan dengan syarat sah sembahyang suci daripada hadas kecil. Bicara bab rukun wuduk, sunat wuduk, perkara yang membatalkan wuduk, menyebabkan berhadas kecil, dia pun masuk tajuk perkara yang diharamkan atas orang yang berhadas kecil. Jadi kalau kira hadas ni 3 lah. Satunya hadas kecil, yang keduanya hadas besar, tapi hadas besar yang pertengahan. Hadas besar janabah dia panggil. Orangnya orang berjunub. Mana hadas besar berjunub ni? Bersetubuh, keluar mani, perempuan yang beranak, tu janabah lah tu. Ada besar junub dia panggil janabah. Orang junub, sifat tu janabah. Apa dia hadas besar janabah? Bersetubuh hadas besar janabah, keluar mani hadas besar janabah, kemudian beranak itu hadas besar janabah.
Tapi hadas besar janabah ni hadas besar yang pertengahan. Sebab apa? Sebab bila masa kita boleh mengangkat hadas besar tu di pertengahan. Hadas besar yang aghlas, hadas besar yang kerah adalah hadas besar haid dan nifas. Sebab tu hadas besar haid dan nifas perkara yang diharamkan lebih banyak daripada hadas besar janabah. Sebab apa? Sebab hadas besar haid nifas lebih aghlas, lebih kerah daripada hadas besar janabah. Hadas besar janabah hadas besar lebih daripada hadas kecil, betul? Maka yang diharamkan pun, mana kalau hadas kecil 4 perkara kita sebut carekah. Hadas besar janabah jadi 6 perkara. Hadas besar haid dan nifas jadi 10 perkara. 4 perkara yang diharamkan atas orang berhadas kecil, orang berjunub haram juga. Orang haid nifas haram juga. Tetapi orang berjunub tambah lagi 2. Berhenti dalam masjid membaca Al-Quran 2. Hak tambah 2 ni orang haid nifas pun haram juga. Jadi 6. Tapi orang haid nifas tambah lagi jadi 10. Dia susun 3 ni. Walaupun bab hadas besar tak masuk tajuk lagi dalam Fathul Mu'in. Bab haid nifas pun tak masuk tajuk lagi dalam Fathul Mu'in, tapi dipakai sekali jalan. Jadi sekarang ni yang diharamkan atas orang yang berjunub adah janabah ziyadatan ala ma haruma bil hadasi, tambahan atas perkara yang diharamkan atas orang yang berhadas kecil. Orang berhadas kecil haram sembahyang, tawaf, sentuh Al-Quran dan juga tanggung Al-Quran. Orang yang berjunub sama telah lah haram juga. Orang berjunub sebab dia hadas besar. Jadi haram atas orang yang berjunub al-muksu fil masjidi, diam dalam masjid. Diam dalam masjid ni makna berhentilah, bukan diam tidak bercakap. Haram diam dalam masjid, susahlah. Orang berjunub boleh masuk masjid, tapi jangan diam, kena bercakap sepanjang masa. Bukan kita. Faham tak? Diam dalam masjid ni, kita diam ni dengan makna tidak bercakap. Jadi orang yang berjunub masuk masjid boleh, tapi jangan diam. Maksudnya apa? Kena bercakap sentiasa. Bukan diam tu bukan makna tidak bercakap. Diam tu makna berhenti di dalam masjid. Berhenti di dalam masjid haram atas orang yang berjunub dan haram atas perempuan yang haid dan nifas. Haram berhenti di dalam masjid. Dia berhenti di dalam masjid ni bukan semestinya berhenti itu dengan makna dia duduk. Walaupun dia tak duduk sekalipun. Sebab dalam kitab ni mungkin tak panjang bicara tu. Dia bagi orang yang berjunub, samalah juga bagi orang yang haid dan nifas, haram berhenti di dalam masjid. Adapun setakat melintasi masjid boleh. Murur dipanggil, ubur dipanggil. Murur, ubur ni dengan bahawa melintasi masjid. Apa makna melintasi masjid ni? Masuk satu pintu, keluar satu pintu yang lain. Itu panggil shortcut. Masjid tu besar. Maknanya kalaulah pusing ke belakang masjid tu jauh, dia berhadas besar. Walaupun hadas besar haid dan nifas, dia boleh masuk melalui satu pintu, kemudian dia melintasi keluar satu pintu yang lain. Itu dibenarkan pada syarak. Cuma orang yang berjunub melintasi masjid dibenarkan pada syarak, hukumnya adalah khilaful aula. Hukumnya adalah khilaful aula. Kurang utamalah, kurang elok. Adapun orang haid dan nifas diharuskan melintasi masjid jikalau diyakini
darah haid, darah nifas tadi itu tidak bertitik di dalam masjid, dia dibenarkan melintasi, tetapi hukumnya adalah makruh. Orang yang berjunub melintasi masjid, hukumnya adalah khilaful aula, kurang utama, rendah sedikit daripada makruh. Orang haid dan nifas dibenarkan melintasi masjid jikalau diyakini bahawa darah haid dan nifas tu tidak mengotori masjid, dengan bahawa tidak bertitik, dengan bahawa model yang dipakai tu model baru, bukan model hok rejak dah, bukan model hok lama dah, model baru. Maknanya diyakini bahawa tidak mengotori masjid, orang haid nifas tadi boleh juga melintasi masjid, shortcut, tapi hukumnya adalah makruh. Jadi dibolehkan melintasi. Kemudian ketika melintasi itu, berjalannya yamshi alal adah, berjalan macam biasa-biasa itulah, tak nanti kena berjalan macam orang Belombo jalan kaki tu. Tahu tak orang Belombo jalan kaki tu lah. Kita tengok orang Belombo jalan kaki tu macam berlari tu, kita tengok. Tapi dikira jalan kaki yang gitu. Belombo jalan kaki tu apa? Tak, Belombo jalan kaki tau, bukan Belombo lari, Belombo jalan kaki yang. Adakah kita kena berjalan kaki yang cepat? Oh, tak ada. Jalan macam biasa. Jalan steady. Slow and steady. Jalan macam biasa. Tapi jangan berhenti. Walaupun tidak duduk. Kita pun shortcut lalu. Tengok comel perhiasan, comel ayat Al-Quran. Dia pun berhenti sekejap. Haram hukumnya. Walaupun berhenti dalam berdiri, dipanggil berhenti dah tu, diam dah tu, walaupun dalam keadaan berdiri sekalipun, hukumnya haram. Itu mana berhenti, walaupun dalam keadaan berdiri sekalipun. Dia kena berjalan. Tapi ini shortcut, bukan dia masuk satu pintu, ambil barang, kemudian keluar pintu yang sama. Itu tidak panggil murur, tak panggil ubur. Itu dia panggil mutaraddid. Dia panggil mutaraddid di mana apa? Pergi datang di dalam masjid. Hukumnya berhenti juga walaupun tak berhenti sekalipun. Mutaraddid dia panggil. Mutaraddid ni panggil apa? Pergi datang. Dia masuk ke satu pintu, dia ambil barang dia, kemudian dia pun keluar balik. Dia masuk tu walaupun tak berhenti, hukumnya adalah haram, sebab dia bukan melintasi, bukan ubur, bukan shortcut. Dia panggil berulang alik di dalam masjid. Hukumnya haram. Yang boleh hanyalah ubur, melintasi sahaja. Hak dibenarkan pada syarak. Melintasi itu dibenarkan pada syarak. Ubur melintasi itu yang dibenarkan pada syarak pun mazhab Syafi'i dengan mazhab Hambali. Mazhab Syafi'i, mazhab Hambali dia membenarkan ubur. Adapun mazhab Maliki Hanafi tak boleh, haram. Melintasi pun tak boleh, mazhab Maliki dengan Hanafi. Hak kata boleh melintasi masjid itu mazhab Syafi'i dengan mazhab Hambali yang membenarkan ubur melintasi masjid. Adapun mazhab Hanafi Maliki, hukumnya adalah haram. Hukumnya adalah haram, tidak dibenarkan walaupun hanya melintasi. Jadi kalaulah bukan melintasi tetapi mutaraddid, berulang alik dalam masjid, hukumnya adalah haram. Kemudian di dalam Fathul Mu'in ada lagi lah pembicaraan berkaitan dengan orang yang berjunub haram berhenti di dalam masjid. Haram berhenti di dalam masjid. Dia tak panjang dalam kitab Fathul Mu'in ni. Dia agak panjang adalah berkaitan dengan membaca Al-Quran dengan kosa Al-Quran.
membaca Al-Quran dengan qasa Al-Quran. Dia akan bicara dalam kitab yang anak tu agak panjang. Kemudian haram membaca Al-Quran dengan qasa Al-Quran bagi orang berjunuk ni adalah orang Islam. Orang Islam yang berjunuk. Dia sama juga dengan haram atas orang yang berjunuk, haram atas orang haid dan nifas. Berhenti di dalam masjid ni haram atas orang berjunuk yang Islam. Haram atas orang berjunuk yang Islam berhenti di dalam masjid. Adapun kalau yang berjunuk tu orang lelaki, orang kafir, tidak diharamkan. Dan memang orang kafir memang dia berjunuk, berhadap sah. Dia mandi wajib pun kali-kali tahu mandi wajib. Atau pun tak sah juga sebab dia orang kafir. Mana orang kafir tu pasti berhadap sah. Lepas tu macam mana orang kafir berhenti dalam masjid, dia berhadap sah. Kan kata orang yang berhadap sah haram berhenti dalam masjid, orang berhadap sah yang Islam bukan yang kafir. Ni hak dalam anak tak ada. Ni saya ada catatan sedikit hak dalam kitab Sabila. Kitab Sabila Muhtadin. Dan haram pula atas orang junub yang Islam lagi baligh berhenti di dalam masjid. Orang junub yang Islam lagi baligh. Adapun kalau kanak-kanak yang berjunub harus baginya berhenti di dalam masjid. Tu kanak-kanak yang berjunub. Tadilah kanak-kanak yang disetubuhi oleh orang, maka dia pun berjunub. Kemudian dia berhenti dalam masjid, tidak diharamkan. Ini haram atas orang Islam lagi baligh. Haram berhenti dalam masjid. Adapun kalau kanak-kanak tu berjunub, dia tidak boleh membaca Al-Quran. Baca Quran tak boleh. Berhenti dalam masjid boleh bagi kanak-kanak yang berjunub. Tapi yang kita nak ambil sininya, haram atas orang junub yang Islam berhenti dalam masjid. Adapun jika yang junub itu kafir, maka tiadalah haram atasnya, atas yang junub kafir itu berhenti dalam masjid dengan syarat jika memberi izin akan dia oleh orang Islam yang mukallaf. Jadi orang kafir yang berjunub tidak diharamkan berhenti di dalam masjid. Ni pernah timbul kan orang kafir masuk masjid. Mana boleh orang kafir masuk masjid? Orang kafir itu pastilah berhadap sah. Ngaji molek lah. Yang diharamkan berhenti dalam masjid orang berjunub yang Islam. Adapun orang kafir, mazhab Syafi'i kita tidak dilarang, tetapi syarat dengan keizinan orang Islam lah. Orang kafir ni kalau orang Islam izinkan, bukan kata berhenti dalam masjid, bermalam di dalam masjid pun kalau orang Islam benarkan boleh saja. Dia mazhab Syafi'i kitanya, orang kafir ni hak tak boleh pergi hanyalah Masjidil Haram dan juga tanah haram Mekah. Itu tak boleh lah. Orang kafir tidak boleh nak masuk Masjidil Haram dan juga tanah haram Mekah. Adapun masjid-masjid yang lain, mazhab Syafi'i kitanya mengharuskan, tapi dengan syarat diizinkan oleh orang Islam. Yang orang kafir tak boleh masuk masjid ni, itu mazhab Hambali. Mazhab Hambali, orang kafir tidak dibenarkan memasuki masjid. Adapun mazhab Syafi'i kitanya, orang kafir dibenarkan masuk masjid, bahkan bermalam di masjid pun dibenarkan dalam keadaan dia berjunub, tak ada masalah. Tetapi syarat dengan keizinan daripada orang Islam. Walahal orang kafir masuk masjid ni memanglah masjid-masjid utama, masjid-masjid comel-comel tu,
macam masjid negara. Orang kafir tak masuk. Orang kafir tak masuk ruang utama solat. Dia masjid ni bukan hanya ruang utama solat. Dia punya serambi-serambi dia tu masjid juga. Kan masjid negara tu kan. Masjid mana-mana pun orang kafir boleh masuk belaka, tapi masjid comel-comel itulah. Cuma dia tak benarkan masuk di ruang utama solat. Itu atas orang Islam lah. Tapi pernah ruang utama solat ada pembesar kafir luar negara, dia masuk sampai ke dalam ruang utama solat. Jikalau orang Islam mengizinkan, tak ada masalah. Orang kafir itu berjunuk, memanglah orang kafir itu berjunuk. Orang yang berjunuk haram masuk masjid kan? Orang Islam bukan orang kafir. Mana? Orang Islam yang berjunuk haram berhenti dalam masjid. Orang kafir yang berjunuk tidak diharamkan berhenti dalam masjid. Cuma orang masuk masjid ni dia jubah tu je lah. Dia jubah kan. Jubah tu mungkin dia kan aurahnya tak tutup. Jadi nak masuk masjid, jadi pihak yang jaga tu kok disuruh dia jubah lah suruh pakai. Tapi dia pusing tu di mana tu? Di masjid. Ke macam mana orang banyak negara? Bukan di masjid. Dia hanya tak masuk tengah tu je, bukan? Ruang utama solat je dia tak benarkan. Tapi di sekeliling tu dibenarkan. Dan itu bukan masjid. Masjid tu boleh je. Ni wa isu orang kafir masuk masjid. Beri tazkirah pula pada orang Islam. Periksa-periksa bukan masjid pun surah je. Dah surah pun. Surah ni kalau orang Islam berjunuk pun boleh berhenti dalam surah. Ni saja nak pusing je sebenarnya. Ada apa? Tapi dengan keizinan daripada orang Islam, orang kafir yang berjunuk tidak diharamkan berhenti dalam masjid. Termasuk nak bermalam, nak tidur pun dengan keizinan orang Islam boleh sahaja. Ni hukum pekoh. Dalam keadaan hukum pekoh ni diputar belikkan oleh orang jahil, orang beragama berdiam diri saja. Orang agama lah sepatutnya keluar kenyataan. Mufti-mufti ke keluar kenyataan. Hukum pekoh mazhab Syafi'i, orang kafir yang berjunuk boleh duduk dalam masjid, tidur pun boleh. Tapi orang berkenaan agama senyap je. Hukum agama dipermain-mainkan. Kenapa? Kerana orang kafir masuk masjid. Walah masjid mana-mana orang kafir masuk. Masjid negara tu lah. Orang kafir masuk. Dah kata orang kafir, orang berjunuk haram masuk masjid. Orang berjunuk yang Islam. Orang kafir tadi pasti berjunuk. Tak ada lagi dah. Orang kafir tadi pasti berjunuk. Alhamdulillah. Ya dah. Jadi hak haram betul masjid adalah orang Islam yang berjunuk. Kemudian kita kena beza molek antara masjid dengan surau. Kita bicara sekarang adalah masjid. Adapun surau, musalla, dia tidak dihukumkan sebagai masjid, maka boleh berhenti, boleh duduk. Orang berjunuk ke, perempuan haid ke, perempuan nipah ke, boleh berhenti dalam surau, dalam musalla. Masjid lain, surau lain. Ni dalam mazhab Syafi'i kita. Masjid ni tempat yang diniatkan, dikosakkan sebagai masjid oleh ampunya dia, pemilik dia ataupun pihak berkuasa agama. Faham tak ni? Selagi tidak dikosakkan sebagai masjid, tidak dihukumkan masjid. Itu mazhab Syafi'i. Adapun mazhab Hanafi, tiap-tiap bangunan yang dibina untuk sembahyang hukumnya masjid. Itu mazhab Hanafi. Tiap-tiap bangunan yang dibina dengan tujuan utamanya untuk sembahyang. Surau kita bina dia bukan tujuan utamanya sembahyang. Tujuan utamanya sembahyang, hukumnya masjid. Itu mazhab Hanafi. Ni Terengganu kita kalau ikut hak lama, lepas tu di hak terkini wallahu alam lah. Kalau ki hak lama, hak
Hak Syekh hak Arab, hak dahulu, hak lama. Terengganu kita punya fatwa, tiap-tiap bangunan yang dijadikan sebagai tempat sembahyang hukumnya masjid. Itu mazhab Hanafi. Tapi itu Terengganu kita sebenarnya. Tapi itu kan mazhab Syafi'i seumpama itu. Dia nak jelas mazhab Syafi'i, tengok fatwa Selangor. Atau jelas mazhab Syafi'i. Masjid adalah bangunan yang diniatkan sebagai masjid. Adapun Terengganu kita ni, tiap-tiap bangunan yang dijadikan dengan tujuan untuk sembahyang sebagai tujuan utama, hukumnya masjid. Itu mazhab Hanafi. Tapi di Terengganu kita tidak ada orang perasan pun, dan tidak ada pun di surau di Terengganu kita tulis di depan tu nawaitul i'tikaf fi hazal masjid. Tidak ada. Ada ni. Tapi kalau ikut Terengganu memang gitu tu. Tiap-tiap bangunan yang dijadikan untuk sembahyang hukumnya masjid. Bila masjid niat i'tikaf, sembahyang sunat itu masjid, orang haid, orang nifas, orang junub, orang haid, orang nifas haram berhenti. Apa dah ni? Haram berhenti. Kalau hukum masjid, niat i'tikaf lah atas surau. Sembahyang sunat tahiyatul masjid atas surau. Orang junub, orang berdafsar, orang haid nifas haramlah berhenti. Tapi itu kan mazhab Syafi'i kita, itu mazhab Hanafi. Terengganu kita tak pakai pandangan tu. Memang ada di kalangan orang kita, secara diam-diam mereka niat i'tikaf ketika duduk di surau. Mereka sembahyang sunat tahiyatul masjid ketika duduk di surau. Kerana mereka ikut India. India bermazhab Hanafi. Tapi mereka diam-diam saja. Mereka tidak buat secara nyata. Sebab jadi nanti jadi kecoh pula. Macam mana ini surau? Kenapa kamu niat i'tikaf? Kenapa kamu sembahyang sunat tahiyatul masjid? Haram, tidak sah tu surau sembahyang sunat tahiyatul masjid. Tapi mereka cenderung kepada India, Hanafi. Tiap-tiap bangunan yang dijadikan sebagai tujuan utama untuk sembahyang, hukumnya masjid. Memang surau yang kita bina di tempat kita ni, tujuannya apa? Untuk buat sekolah, untuk buat sembahyang lah, masjid. Itu mazhab Hanafi. Ini kadang-kadang kita keliru ni. Jadi keliru. Dia kata masjid surau sama je, dia kata. Panggilan orang Melayu kita je. Panggilannya ke mana? Kalau buat Jumaat panggil masjid, kalau tak buat Jumaat panggil surau. Tak betul cakap gitu. Tak betul. Dia masjid dengan Jumaat tidak berkait. Masjid dengan Jumaat tidak ada kaitan. Masjid tanpa Jumaat boleh. Jumaat bukan di masjid boleh. Ada kaitan pun antara dua tu. Masjid tanpa Jumaat, masjid panggil ghairu jami' dia panggil. Masjid yang didirikan Jumaat dia panggil masjid jami'. Berhimpun tu sembahyang Jumaat. Tu je lah beza dia. Masjid ghairu jami' dia panggil. Masjid atau Jumaat. Masjid lama tu lah kan, masjid-masjid lama tu kan. Tu masjid ghairu jami'. Tapi masjid bukan surau. Dia tidak akan turun taraf. Masjid tidak akan turun taraf. Surau boleh naik taraf kepada masjid. Masjid tak boleh turun taraf. Cuma boleh turun taraf daripada masjid jami' kepada masjid ghairu jami'. Masjid wajib Jumaat kepada masjid yang tak wajib Jumaat. Tu je bolehnya. Tapi masjid. Cuma afdal kita sembahyang antara masjid jami' dengan masjid ghairu jami', memang afdal masjid jami'. Tapi nak ceritanya masjid dengan Jumaat tidak berkait. Saya ngaji pondok dahulu di Pondok Kerandang. Tu guru bina bangunan tu masjid. Tulis dalam tu nawaitul i'tikaf fi hazal masjidi lillahi ta'ala. Tu jadikan sebagai masjid. Tapi bukan Jumaat. Sebab Jumaat masjid kampung 200 meter daripada pondok. Itu masjid jami'. Hal ni masjid saja je, bukan masjid jami'. Kemudian pula Jumaat tak syarat di masjid. Kalau kata masjid tu diperbaiki, atap diperbaiki, untuk sementara tidak boleh sembahyang Jumaat di masjid itu,
maka boleh buat Jumaat di surau, di balaraya, di bangunan siwik, boleh buat belaka. Bangunan siwik luar, bersih, kita buat tempat Jumaat sementara. Dah tu bukan masjid kan, buat Jumaat macam mana? Masjid Jumaat, masjid tidak berkait. Ini bukan masalah panggilan Melayu. Mazhab Syafi'i masjid lain, surau lain. Ini tak sama dengan mazhab Hanafi. Pernah satu kelas tu. Jadi saya tengok berminggu-minggu dah ada orang perempuan duduk di Serambi. Surau bukan masjid ni, di Serambi. Tertanya-tanya juga kenapa tak masuk ke dalam. Ke dalam tu masa lagi ada ruang lagi, kenapa tak masuk? Tapi tertanya-tanya. Satu hari tu hujan. Barulah tanya tu kenapa duduk luar tu hujan dah ni. Dia kata ada ustaz mengajar, surau masjid sama je, kami uzur, kami tak boleh masuk ke dalam. Sebab surau pun masjid juga. Oh, gitu kata. Baru tahu kesok. Lepas tu kamu duduk tu di mana? Di Serambi. Serambi pun hukum masjid juga kalau nak kes masjid. Lepas tu kami duduk mana ni? Duduk tengah hujan tu lah. Kisi-kini. Dah dia tak masuk dalam, dia duduk di Serambi. Kalau hukum masjid, Serambi pun hukum masjid. Rahbah tu hukum masjid. Serambi. Dia duduk masjid juga kalau kira. Masa tu hujan pula. Dah kami duduk mana? Duduk tengah hujan lah kata. Ni surau bukan masjid. Dia tu ustaz tu mengajar gitu. Tu kan mazhab Syafi'i. Kita surau-surau lah, bukan masjid. Barulah dia pun masuk dalam. Sebab apa ustaz tu sedap nak cakap gitu? Sebab dia tak pernah hek. Dia tak pernah hek. Kalau dia hek macam mana? Nak pergi ngajar surau tu. Minggu ni hek ni. Kau nak royak kepada ahli jemaah surau tu, saya hek hari minggu ni, saya tak boleh mengajar di surau, tapi oleh kerana dia tak pernah ada hek. Kayak ada hek mana kamu? Tak mengajarlah dianya. Apa tu bukan mazhab Syafi'i. Kata kita ni kadang-kadang sengaja pilih nak buat program kalau ada orang perempuan pilih surau. Sebab apa pilih surau? Kerana orang perempuan ni kalau uzur pun boleh mari. Kita mazhab Syafi'i. Surau, musalla bukan masjid. Kalau mazhab Hanafi betul. Tiap-tiap bangunan yang dijadikan untuk semua hukumnya masjid. Kalau hanya sementara untuk semayang, macam di jabat-jabat tu kan. Dia pun buat ruang untuk semayang. Tak akan jadi masjid. Sebab itu bukan bina untuk semayang. Cuma dia buat ruang sikit untuk semayang. Kadang-kadang buat mesyuarat, kadang-kadang buat benda lain. Itu jadi masjid lah. Ada pun kalau bangunan surau, memang pembinaannya adalah untuk semayang. Jadi mazhab Hanafi, hukumnya masjid. Itu mazhab Hanafi, bukan mazhab Syafi'i kita. Mazhab Syafi'i kita, surau, musallah, hukumnya bukan masjid. Maka orang berjunuk, haid nifas, ni boleh berhenti di dalam. Tak ada masalah. Mana? Dia surau iman. Surau iman. Lorong siakap. Hak nak pergi ke museum tu kan. Surau iman, lorong siakap. Nama surau tapi bukan surau, itu masjid. Daripada pembinaan asasnya dibina atas masjid dengan niat masjid dengan kosak masjid. Tapi kata kenapa kamu niatkan masjid sekalian? Niatkan masjid di ruang utama sudahlah, di serambi-serambi jangan niat sebagai masjid. Orang perempuan uzur boleh tumpang duduk. Jadi kenapa tidak berfikir seumpama tu? Sebab dia kata yang cadang supaya buat masjid tu ustaz juga dia kata. So buat masjid lah. Buat masjid boleh niat iktikaf, boleh sembahyang sunat tahiyatul masjid. Tapi masjid hukum dia kena jaga. Dia banyak hukum pula berbeza dengan hukum surau. Ada kena jaga pula hukum masjid. Ada kena ngaji pula hukum masjid. Jadi kenapa dia buat masjid sekalian kata? Dia tu ustaz tu cadang supaya buat masjid. Yelah buat masjid pun buat masjid ruang utama sudah nah.
Serambi tu jangan niatkan sebagai masjid. Orang perempuan uzur boleh tumpang duduk kata kalau nak belajar nak apa. Jadi tak terfikir masalah perempuan uzur nak duduk di mana. Siapa tak pernah tak terfikir? Sebab ustaz tu tak pernah uzur pun. Yang ahli jawatan kuasa pembinaan surau tu pun tak pernah uzur pun, tak pernah datang. Dia tak terfikirlah. Kalau aku datang aku nak duduk di mana? Kalau lah jawatan kuasa tu orang lelaki yang ada sekarang ni ustaz tu tidak ada jawatan kuasa pembinaan pun tidak ada maka tidak terfikir. Macam mana kalau orang nak tumpang belajar di tempat ni? Jadi dia buat pun masjid sekalian. Namanya surau iman. Tapi pembinaannya masjid. Maka saya buat keluar 2 hari Selasa di situ. Saya senyap je. Orang ramai tak tahu. Perempuan ramai tak tahu tu masjid. Macam mana kalau dia haid? Dia duduk. Tak apalah kata, tak senyap sudah kata. Senyap macam mana? Yalah, ada pandangan taif, walaupun pandangan ni menyalahi 4 mazhab. Perempuan haid boleh berhenti dalam masjid. Tapi ni pandangan taif ni. Tapi saya buat senyap tu, janji dia belajar, sudah belajar tu tak ada khilaf, tu fardu ain. Dia nak duduk, dia duduklah senyap-senyap. Kita tak cerita apalah, sebab itu khilaf. Tapi ittifaq 4 mazhab. Orang berjunuk, orang haid nifas haram berhenti dalam masjid. Mazhab Hanafi Maliki bukan berhenti macam saya sebut tadi. Melintasi. Masuk satu pintu, keluar satu pintu, hanya melintasi. Orang berjunuk, orang haid, orang nifas haram mazhab Maliki dengan Hanafi. Yang kata boleh melintasi itu mazhab Syafi'i dengan Hambali saja. Di 4 mazhab memanglah haram. Orang haid, orang berjunuk berhenti dalam masjid. Nabi kata fa inni la uhillul masjida lihaidin wala junubin. Sebenarnya aku, Nabi kata, tidak menghalalkan akan masjid bagi orang haid dan orang junub. Innal masjida la yahillu lihaidin wala junubin. Nabi kata sesungguhnya masjid tidak dihalalkan bagi perempuan haid dan masjid tidak dihalalkan bagi orang yang berjunub. Ittifaq 4 mazhab, tapi ada ulama yang membenarkan. Jadi oleh kerana ada ulama membenar ni, kita senyap je. Kemudian bincang-bincang dengan pihak surau supaya buat ruang tambahan. Buat ruang tambahan siap, barulah gini kata. Tulis atas di dinding itu nawaitul i'tikafa fi hazal masjidi lillahi ta'ala. Tulis itu. Sebab apa? Sebab perempuan haid boleh duduk di bangunan tambahan tu. Dia panggil bangunan ruang seberguna. Ruang apa tu? Ruang perempuan haid. Tapi tak tulislah ruang perempuan haid, tapi maknanya ada ruang. Maka kita pun selalu peringat, ni masjid ni. Perempuan uzur duduk di ruang tepi tu, ada serambi, ada ruang tambahan tu. Itu bukan masjid. Tapi namanya surau iman. Tapi sebenarnya pembinaan tu adalah masjid. Ada ni. Ada masjid lain, surau lain. Kita bermazhab Syafi'i. Haram berhenti bagi orang berjunuk, orang haid nifas adalah di masjid, bukan di surau. Masjid yang diharamkan. Tapi kalau bukan masjid, macam di masjid ladang ni, kok tepi luar tu dikatakan bukan masjid. Betul tak? Bukan masjid tu di luar tu. Maka perempuan haid boleh duduk lah, sebab bukan masjid. Orang berjunuk, haid nifas boleh duduk luar tu. Orang berjunuk, perempuan haid nifas boleh duduk luar tu, kalau bukan masjid. Kalau masjid haram. Dan dia satu bangunan masjid tidak semesti dijadikan sebagai masjid. Ada setengah tempat dia hanya jadikan masjid di ruang utama solat, di sekeliling bukan masjid. Maka orang junub, orang haid nifas boleh tumpang berhenti di tempat tu. Yang haram adalah berhenti di dalam masjid kepada orang berjunub yang Islam. Haram berhenti di dalam masjid. Kita berhenti di wa qira'atu Qur'anin biqasdih. Haram bagi orang berjunub membaca Al-Quran dengan qasa Al-Quran. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma aqdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.